بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita perbetulkan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita catatan pahala yang besar, yakni pahala orang yang menuntut ilmu, dan juga kita doakan kita diberikan ganjaran orang yang berada di dalam martabat penuntut ilmu, kerana dua martabat ini merupakan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung tuan-tuan kitab kita ini, iaitu rukun iman yang keempat, ringkasan rukun iman yang keempat. Tiga kita dah belajar, tiga teras ataupun tiga rukun ataupun tiga tunjang sistem kepercayaan hati kita terhadap ketuhanan. Ada 6 kesemuanya. 6 ini mesti lengkap, cukup 6 teras ataupun tunjang ataupun rukun, dipanggil rukun iman ataupun dipanggil bahasa kita dipanggil teras kepercayaan terhadap ketuhanan. Kena cukup 6. Teras yang pertama, cara kita percaya terhadap diri Tuhan, iaitu kenal melalui ciri Tuhan. Teras yang kedua, kita beriman, kita percaya terhadap ciri kenabian. 2 teras. Teras yang ketiga, beriman ataupun percaya kepada perancangan dan juga perbuatan Allah Ta'ala. Itu dipanggil qada dan qadar. 3 teras. Sama teras yang keempat, kelima dan keenam, kita rangkumkan ketika 3 malam ni. Kita akan khatamkan malam ni. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Muka surat 9 tuan-tuan. Di bawah sekali dalam matan bahasa Arab, arba'atun min kutubin tafsiluha. Silap. Muka surat okey, ke-8 dengan di bawah sekali. Okey. Wal malakul ladzi, tu ciri atau teras ataupun rukun iman keempat, iaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syarbun wala naumun lahum. Tu punya matan dia, poin dia. Dan wajib atas kita percaya. Wajib atas kita percaya. Jadi wajib atas ni wajib kewajipan syariat ataupun dipanggil wajib syar'i. Wajib atas kita percaya. Wajib syar'i yang usuli. Dia ada wajib syar'i yang furu'i. Yang ni yang usul, yang menjadi tunjang di dalam agama kita. Dia bukan furu'. Kalau furu' tu dia panggil caban, ranting dalam agama kita, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurah. Tu dipanggil caban ataupun ranting. Tapi yang ni teras, ni tunjang. Ni akar tunjang. Kalau yang ni silap, maka tidak ada agama.
Tapi kalau yang ni kemas, kukuh, ranting saja tak ada, dia ada agama lagi. Cuma sembahyang tak betul, tutup aurat tak betul, separuh-separuh je tutup, haji tak laksana, tak menepati, zakat keluar, kalau tak keluar pun keluar tak menepati. Itu dia panggil pelaksanaan ranting yang tak tepat dengan sistem syariat. Dia tidak sebahaya dengan wajib usuli. Bahayanya wajib usuli kalau silap dia, tidak ada tunjan, menyebabkan tidak beragama. Inilah yang disebut oleh Nabi, janji Allah Ta'ala. Di akhir ni dia akan sebut, di akhir rukun yang ke-6 kiamat. Janji Allah Ta'ala, sekiranya orang itu ada tunjan agama dia, maka dia akan kekal dalam syurga, walaupun ditransit ke neraka. Kenapa? Kerana dia lebih dosa, ranting dia tak betul. Tunjan dia ada, ranting tak betul, menyebabkan banyak dosa yang dia lakukan. Maka apabila banyak dosa dia lakukan, cuma dosa itu bukan dosa tunjan, bukan dosa besar, bukan menyebabkan agama dia terbatal, tidak. Maka dia dibakar di dalam neraka. Akhirnya janji Allah diletakkan balik di dalam penempatan abadi, dipanggil penempatan kekal yang bernama syurga. Tu Nabi pesan sangat supaya jaga tunjan ini. Dan wajib atas kita, yang wajib syar'i yang usuli. Apa dia? Percaya dengan ada sangat banyak malaikah. Apa yang kita wajib percaya tentang malaikah? Yang wajib percaya tentang beberapa ciri asas sahaja. Sangat banyak malaikah ni, dia cerita bilangan dulu. Dia cerita bilangan, belum cerita ciri lagi. Bilangan malaikah ini, dia sangat banyak yang tak mampu kita hitung. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang tahu. Bilangan dia sangat ramai ataupun sangat banyak. Cuma secara tafsil, secara detail yang kita wajib tahu hanya 10 sahaja. Yang kita wajib tahu nama dan portfolio dia ataupun tugas, bidang tugas dia hanya 10. Dan 10 ini dia panggil ketua. Adapun bilangan dia yang sebenarnya ialah antara makhluk yang paling ramai yang dicipta oleh Allah Ta'ala, bukan manusia, jin, bukan. Makhluk yang paling banyak ialah malaikah. Malaikah itu yang makhluk yang Tuhan jadi akan malaikah itu dengan tiada ibu bapa. Ini ciri. Dia nak cerita ringkasnya ciri malaikah ini. Dia makhluk yang Allah cipta dengan tiada ibu bapa. Tidak ada bapa dan tidak ada ibu dan tidak ada anak. Malaikah ni Allah cipta dia tanpa ibu dan tanpa bapa dan tanpa jantina. Dia tidak ada perempuan dan tidak ada lelaki. Tidak ada malaikah lelaki, tidak ada malaikah perempuan. Yang pertama sekali, ciri yang pertama dalam kitab lain sebut, pertamanya kita kena tahu bahawa malaikah ini dicipta daripada nur. Ini ciri yang pertama. Malaikah ini dia bukan dicipta daripada api, tidak, dia dicipta daripada nur. Lebih halus, dia punya material lebih halus daripada api. Dia punya alam dia berbeza daripada alam jin, kerana jin dan malaikah dicipta daripada benda yang berbeza. Jin daripada api, malaikah daripada cahaya. Dipanggil cahaya yang latifah, yang sangat halus, yang berbeza dengan unsur api. Dipanggil unsur cahaya yang latifah, jismun latifah. Jismun latif, benda yang halus. Sebab itu malaikah ni tuan-puan, dia tak sama dengan jisim yang kasar macam kita.
Dia satu tempat dia boleh diisi sebanyak mungkin. Satu tempat dia boleh diisi dengan sebanyak mungkin. Kita tak boleh, kita ada hak. Kita ni dia ada limit. Kalau untuk 100 orang diisi lebih, maka dia akan mengambil ruang. Kerana dia mengambil ruang masing-masing nak kepada ruang, dia akan berlakulah pecah dan sebagainya. Tapi malaikat tidak. Dia boleh bertindih-tindih. Itu dia panggil jismun latif. Dipanggil unsur yang sangat halus, yang berbeza dengan unsur api dan unsur tanah. Itu ciri yang pertama. Baik, ciri yang kedua. Ciri yang keduanya, dan kita sebut apa? Tidak dicipta, Allah mencipta malaikat ini dengan tiada ibu bapa. Yani Allah cipta malaikat ini tidak ada ibu dan tanpa bapa. Dan ciri yang ketiga, dan malaikat yang sunyi daripada sifat manusia. Ciri yang ketiga, Allah ciptakan malaikat ini tidak sama dengan ciri manusia. Tu dia panggil sunyi. Yang sunyi ini, yang tu sifat bagi malaikat. Malaikat yang sunyi, yang tidak sama dengan ciri manusia. Sunyi itu daripada sifat manusia, yang daripada ciri manusia. Mana yang kata contoh tak sama dengan ciri manusia? Tidak makan, tiada minum, dan tiada lena. Jadi malaikat ni dia tidak ada nafsu makan, dia tidak ada dia tak mengantuk, dia tak minum, dia tak lena, dia tak letih. Tu malaikat. Dia tak sama dengan ciri kita. Bagi mereka itu tiada lelaki dan tiada perempuan. Sama juga. Ini contoh tak sama dengan manusia. Tiada beranak bini. Tiada beranak bini. Ini dia tidak beranak dan tidak beristeri. Malaikat tidak ada isteri. Malaikat dia tidak ada anak. Allah cipta dia kalau satu-satulah tak beranak. Jibril sampai kiamat pun dia seorang dia saja, tidak ada isteri Jibril, tidak ada anak Jibril. Tidak ada family Jibril. Tu. Baik, ciri yang seterusnya, yang tu ciri. Ciri yang lain, yang sentiasa mereka itu. Nombor 3. Sentiasa mereka itu mengerja ibadat kepada Tuhan. Jadi mereka ini sentiasa taat kepada Allah. Ciri malaikat ni tuan-puan, dia sentiasa taat kepada Allah. Jadi iman malaikat dia statik sama. Dia tak ada turun naik macam kita. Dia tidak ada menegak. Dia sama saja. Dia tak kurang, tak berkurang, tak menegak, tak meningkat. Dia sama. Tu dia panggil level tahap iman malaikat kepada Allah Ta'ala. Sama. Tidak ada peningkatan dan penurunan. Prestasi iman malaikat dia sama. Apabila Allah arahkan dia bertaat, arahkan dia ibadat, dia akan lakukan ibadat sampai kiamat. Dia tidak akan ingkar walaupun sedikit, tidak ingkar. Ada malaikat yang Allah arahkan sujud, jenis ibadat dia Allah perintah supaya melakukan ibadat dalam bentuk sujud, maka dia akan sujud sampai kiamat. Dia tak akan panggung-panggung. Tu dia panggil ciri malaikat sentiasa. Kita bukan sentiasa, kadang-kadang ibadat, kadang-kadang tak buat ibadat. Kita dia turun naik ikut prestasi iman kita, ikut prestasi keyakinan kita. Bukan iman ada tidak ada, bukan. Iman tetap ada, tetapi prestasi kepercayaan kita, tahap kepercayaan kita tak sama di antara satu sama lain. Dia sentiasa beribadat kepada Tuhan, kepada Allah. Ada yang malaikat rokok sampai kiamat. Ada yang iktidal sampai kiamat. Dia tidak akan berhenti walaupun sekejap. Dan
Ciri yang seterusnya, dan tiada mati mereka itu sebelum kiamat. Dan ciri yang seterusnya, malaikat ini tidak akan mati sebelum kiamat. Dia tak macam kita. Tu malaikat dia ramai, dia banyak. Malaikat ni makhluk yang paling banyak kerana Allah tak matikan dia. Jin banyak juga, dia lambat mati, tapi malaikat banyak lagi berbanding dengan jin. Nombor satu makhluk yang paling banyak di dunia ini ialah malaikah. Dan tiada dimati mereka itu, yang malaikat sebelum kiamat. Dia selepas berlakunya kiamat, Allah hancurkan segala makhluk lain. Makhluk yang terakhir Allah matikan malaikah. Sebelum Allah mati dan binasakan segala makhluk lain, malaikat tidak akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dan malaikat yang terakhir yang akan dimatikan oleh Allah Ta'ala ialah, kita dah bincang bulan lepas, iaitu Izrail. Izrail ini setelah dia melakukan segala tugasan dia, bidang tugas yang Allah arah dan Allah perintah kepada dia dah lansai dan selesaikan semua, maka dialah orang yang terakhir yang akan menghadap Allah Ta'ala. Dan dia beritahu semua makhluk dia telah ambil nyawa, matikan semua makhluk. Maka ketika itu Allah matikan Izrail, makhluk yang terakhir Allah binasakan. Ketika itulah hanya ada Allah saja, tidak ada makhluk lain. Apabila Allah binasakan makhluk yang terakhir, Izrail. Tu ciri yang terakhir. Habis. Dia ringkas, dia cerita lebih kurang berapa tadi? 4 ciri kan. Ada satu ciri lagi yang tak dicerita ini, iaitu maksum. Samalah dia cerita sentiasa melakukan ibadat. Dan kitab lain dia asingkan. Ciri yang satu lagi, yang terakhir, malaikat ini dia maksum, dia tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia tidak melakukan dosa. Tu. Dan last sekali, dan yang kita kena tahu dengan namanya, nama malaikat, tiap-tiap seorang itu 10 malaikat jua. 10 sahaja yang kita kena tahu. Mana dia? Tafsilu 'ishri minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkar, Nakirun, wa Raqibun, wa kadha, Atidu, Maliku, wa Ridwanu, Ihtadha. Poin dia. Baik, apa 10 ni? Pertamanya ialah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. 4 ini dia panggil ketua di kalangan 10. 10 tu dia ada ketua dia. Ketua dia ialah 4 orang. Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Ini 4 leader. Dan di kalangan 4 itu pula dia ada leader yang paling besar, iaitu Jibril. Jibril ketua di kalangan malaikat. Lepas Jibril barulah 3 lagi. Israfil, Mikail dan Izrail. Baru diikuti oleh 6 ketua, 6 lain. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malik Ridwan penjaga syurga, Malik Zabaniyah penjaga neraka, Munkar, Nakir soal dalam kubur. Munkar, Nakir itu tugas dia, portfolio dia menyoal manusia di dalam kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Raqib dan Atid dia merupakan SU sulit kita. Siapa pun tak tahu. Malaikat yang akan catat di mana saja kita berada, dan sama ada di hadapan orang terbuka ataupun seorang diri, maka Raqib dan Atid sentiasa akan mengiringi kita. Cuma Raqib ini dia ketua. Jangan fikir pula berapa juta, bilion Raqib Atid, kan dia berada pada setiap makhluk. Tu dia Raqib Atid ni dia ketua, bukan dia seorang sahaja. Dia ketua
di kalangan malaikah yang akan melaksanakan bidan ataupun portfolio dia. Dan baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kita expresskan tuan-tuan sebab kita nak khatam. Ada dua lagi trust, trust yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas kita percaya, dan wajib atas kita percaya, sama, wajib syar'i dan usuli. Percaya apa dia? Apa yang kita kena percaya dan hati kita? Kalau tadi kita percaya tentang malaikah. Apa maksud percaya malaikah? Tentang ciri yang ada pada malaikah. Ciri yang asas yang kita sebut 4 ke 5. Cukup dah. Itu asas ciri. Orang kata malaikat ada. Malaikat ni macam mana? Kita boleh tahu. Malaikat ini makhluk Allah Ta'ala. Makhluk yang dicipta daripada cahaya. Dia jenis taat kepada Allah. Dia jenis maksum. Dia tidak ada, tak sama dengan manusia. Cukup. Itu dia panggil ciri basic yang perlu kita tahu. Maknanya dalam hati kita dah ada pegangan berkaitan malaikah. Pegangan berkaitan malaikah. Dia kata teras yang keempat daripada 6 teras. Nak terbentuknya sistem kepercayaan terhadap ketuhanan dan hati kita lengkap. 6 teras dan 6 rukun. Baik, rukun yang kelima, teras yang kelima. Dan wajib atas kita percaya akan beberapa kitab yang Allah turunkan atas setengah nabi-nabinya. Ini percaya juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kitab. Kitab apa ni? Kitab yang diturunkan atas setengah nabi-nabinya. Bukan semua nabi ada kitab. Setengah nabi-nabinya sahaja yang ada kitab. Jadi sebelum kita nak faham tuan-tuan, nak tahu nama kitab yang kita mesti beriman secara tafsil, beriman secara ringkas dan beriman secara detail. Dia ada 2 cara kita percaya. Percaya secara umum, kitab ni ada berapa. Percaya secara detail, kitab ni ada 4 dan namanya. Tu. Baik, sebelum tu kena faham dulu kitab. Apabila kita sebut kitab, bukan tuan-puan boleh tergambar di buku. Kita orang Melayu tuan-puan sebut buku, sebut book, sebut apa kitab. Bahasa Arab kitab, bahasa Melayu buku. Kalau bahasa Inggeris, orang Kelantan dia bercakap Inggeris, dia kata panggil book. Sana hilir. Sana tak ada buku. Buku ni terutama orang dulu. Orang Kelantan dulu ni lagi pekak bahasa dia book. Kalau tanya buku apa? Tak ada buku. Apa dia? Book. Tapi bahasa Inggeris Kelantan lah. Di Kelantan kan. Masa saya kecil tu, cikgu pun panggil book. Bawa book tak sekolah? Kita kata apa book? Book buku. Jadi bukan kitab ini. Jangan kita kata apabila kata Allah menurunkan 4 kitab. 4 ni lah, 4 buah buku. Bukan. Maksud apa kitab tuan-tuan? Kitab ni merujuk kepada kalam ataupun bahasa kita dipanggil peraturan. Tu panggil kitab. Bukan ni, jangan terbayang yang ni. Dia merujuk kepada kalam Allah Ta'ala ataupun peraturan Allah Ta'ala yang mengandungi perintah. Peraturan yang Allah turun kepada Nabi ni yang mengandungi apa? Dalam peraturan itu mengandungi perintah yang diturunkan perintah itu kepada Rasul dan Nabi. Untuk apa? Untuk dilaksanakan oleh seluruh manusia. Peraturan daripada Allah global. Peraturan itu ada apa? Mengandungi perintah. Sebab itu tuan-puan, perintah ini dia ada 2 bentuk yang selalu kita sebut dalam fiqh. Ada perintah bentuk suruhan. Sama ada suruhan wajib, suruhan sunnah. Ada perintah bentuk larangan. Larangan haram, larangan makruh. Itu dipanggil perintah. Perintah ni yang terkandung dalam apa? Dalam perlembagaan, dalam peraturan. Maka peraturan itu bahasa ringkasnya kita panggil kitabun. Tu. Jadi kitab tergambar perintah peraturan. Jangan tergambar buku macam ni. Dah kita terbiasa dah. Kitab, 4 kitab. Al-Quran nampak tulisan Quran. Kan? Bukan diturunkan Quran kepada Allah Ta'ala yang nampak mashaf tu. Peraturan yang berada dalam Quran itu. Tu.
Baik. Bilangan dia tengok. Dan yang wajib kita ketahui, dengan tafsil nama satu-satunya 4 kitab juga. Jadi secara umumnya tuan-puan, dia cara kita beriman kepada kitab ada 2 cara. Pertama, cara beriman secara umum, maksud cara ijmal. Bilangan kitab ada berapa? Ada 104 buah. Ada 104 buah. Ni umum. Ataupun tak ingat pun tak apa ni. Ingat banyak je. Tapi yang kena ingat detail. Jadi kitab ini bilangan dia ada 104 buah. Yang diturunkan kepada nabi-nabi. Perincian 104 buah itu diturunkan ke atas Nabi Syir. Nabi Syir 50 kitab. Biasa jangan kita dengar Nabi Syir. Shin, ya, Sa, Syith. Yang kedua diturun kata Nabi Idris 30. 104 tu dia pendetilan. Macam mana jadi 104 diturun kepada siapa? Tu. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10. Diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurah 10. Jadi 50 Nabi Syir, 30 Nabi Idris, 10 Nabi Ibrahim, 10 Nabi Musa, jadi 100. Berbaki 4 lagi. Yang ni yang kita kena ingat. Baki 4 lagi tu. Jadi apabila kita sebut kitab, itlaq, merujuk kepada 4. 100 tadi dipanggil apa? Dia panggil suhuf. 100 lagi tu panggilan berbeza. Sama saja, konten dia sama, cuma panggilan. Kalau sebut umum kitab, dia merujuk kepada 4 kitab. Merujuk kepada Taurat, merujuk kepada Injil, merujuk kepada Zabur, merujuk kepada Al-Quran. Baik, settle. 4 buah campur 100 jadi 104 buah kesemuanya. Tapi secara tafsilnya kita ingat 4 saja. 100 lagi tu kita tak ingat pun tak apa. Cuma kena ingat umum, banyak. Baik. Mana 4? Arba'atun min kutubin tafsiluha. Tauratu Musa bil huda tanziluha. Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Qur'anun ala khairil mala. Itu poin dia. Apa dia? Iaitu 4 min kutubin tafsiluha. Daripada kitab itu 4 dengan tafsilnya, 4 dengan detailnya. Tauratun, pertama Taurah Musa, bagi Nabi Musa. Taurah ini diturunkan kepada Nabi Musa. Bil huda tanziluha, dengan petunjuk. Tanziluha diturunkan ke atas Nabi Musa. Seterusnya Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Wal Injil, dan yang ketiganya ialah Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Qur'anun ala khairil mala, dan yang keempatnya ialah Quran, diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad ala khairil mala, yang mulia daripada segala makhluk. Baik, habis tempat. Serta itu asas dan ringkas saja. Last kali teras yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan wajib atas kita percaya. Salah seorang tok guru saya, dia pergi ke Mekah, belajar di Mekah. Baba apa ni? Dia tekad sebelum dia pergi, impian dia, dia nak belajar, nak khatam kitab sebanyak 104 buah. Baru dia akan balik ke Malaysia. Ke Patani, ke Thailand. Orang tanya dia kenapa? Dia kata nak mengambil sempena kitab yang diturunkan ke atas Nabi 104. Selepas dapat 104 buah di Mekah, barulah balik. Orang dulu tu pandai. Himmah dia, motivate dia, dan kekuatan Allah beri, bantu dia. Boleh baca atau boleh belajar lama dan banyak kitab.
Kita ni kalau boleh doa-doa tempiah para ulama, tempiah. Mengambil semangat dan aura para ulama kita, moga-moga Allah beri kepada kita kekuatan untuk mati di dalam profession belajar. Walaupun satu kitab. Tak apalah. Kita belajar juga. Maksudnya dapat dapat tiket mati sebagai orang yang menuntut ilmu di sisi Allah. Tu ulama kejar. Sebab dia pahala dia sangat besar. Dia punya pahala dan dia punya orang panggil kelebihan. Layanan Allah Ta'ala ketika kita di padang mahsyar kelak, ketika kita di akhirat kelak, layanan special untuk profession ini akan dilayan oleh Allah sebagai layanan VVIP bagi mereka yang mati ataupun dia panggil profession dia dulunya sebagai orang yang belajar ilmu syariat. Dan wajib atas kita percaya hari yang akhir. Ini mudah tuan-tuan. Kita percaya dalam hati kita berkaitan dengan apa dia? Ada hari yang akhir, yakni kiamat. Ada hari akhirat. Dia panggil apa dia? Dia panggil hari yang tidak ada hari selepas daripada itu. Itu kita percaya. Walaupun tak sempat dengan kita, tak sempat dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, tapi akan sempat dengan generasi kita. Walaupun berpuluh-puluh, mungkin 10 generasi kita ni tak sempat lagi hari terakhir, tapi kok mana pun akan sempat. Hari yang tidak ada hari selepas daripada itu dipanggil hari akhir. Apa maksud hari? Maksudnya tidak ada lagi munculnya matahari pada hari tersebut. Karena hari ini di dalam fiqhnya merujuk kepada naik turunnya matahari, itu dipanggil hari. Malam, ketika mana matahari tenggelam, maka dipanggil malam. Muncul balik, dipanggil hari. Tu hari dan malam. Mati, ini hari kiamat ni, mati sekalian yang bernyawa. Ambil. Ketika mana hari kiamat ini, maka Allah binasakan semua makhluk yang bernyawa. Yang tu dia panggil sifat satu yang mahzuf, yakni makhluk yang dimahzuf. Mati sekalian makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita dah belajar dari ilmu tauhid, janji Allah Ta'ala wajib aradi, wajib pada janji Allah Ta'ala, Allah mematikan semua makhluk yang bernyawa. Mati ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada perpisahan nyawa dan jasad. Apabila roh dengan jasad berpisah, maka dipanggil mati. Jadi semua makhluk Allah akan pisahkan roh dengan jasad. Apabila Allah pisahkan roh dengan jasad, maka binasanya ialah jasad, roh Allah tak binasa. Allah janji nak mengasingkan dua, satu, dan Allah janji nak kekalkan roh. Ini janji Allah. Jadi mati itu dipanggil janji pertama. Janji pertama Allah nak pisahkan di antara roh kita dengan jasad kita. Yang kedua Allah janji lagi apa dia? Allah janji pula apabila berpisahnya roh dengan jasad, Allah janji jasad ini, roh ini Allah kekalkan. Itu dipanggil roh tidak akan mati selama-lama. Itu janji Allah. Penempatan, dia akan ditempatkan di penempatan syurga ataupun neraka. Ada lagi benda yang kita kena percaya. Pertama, yang kedua dan ketiga, soal muka nakir. Dia buat dia bentuk poin je. Yang ketiga ni, kita kena percaya selepas Allah pisahkan roh dan jasad ini, maka ada di dalam alam arwah ataupun di alam barzakh, iaitu soal muka nakir. Alam barzakh. Alam barzakh ni barzakhun la yabghiyah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Barzakh ni dia merujuk kepada pemisah di antara alam dunia dengan alam mahsyar, dipisahkan oleh satu alam. Nama dia ialah alam arwah. Alam arwah itu dipanggil alam barzakh. Kenapa barzakh? Alam pemisah di antara dunia dengan mahsyar. Jadi kita tuan-puan, sekarang ni alam dunia, kita nak satu lagi, nak ke alam mahsyar itu, Allah bangkit daripada mahsyar, kita kena satu alam. Alam itu dinama barzakh, alam pemisah. Dia panggil alam arwah.
Di alam arwah ini ada soal muka dan nakir. Itu penting kenapa kita nak jaga sangat tuan-tuan iman kita, kerana berkaitan dengan soal muka nakir. Orang kata ulama muka nakir ni man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Soalan-soalan itu dia akan tanya kita, bentuk soalan dia tak sama di antara orang beriman dengan orang kufur. Orang beriman kata para ulama lebih mudah soalan, layanan dia sangat hebat, sehingga soalan dia tanya pun tak sama dengan orang-orang biasa. Macam kita lah interview tu pun tak sama, walaupun skrip sama, pun interview ni atas dia. Dia tengok orang ni biasa-biasa saja, soalan mudah saja, bukan nak, ni sangat nak sembang saja. Dia bagi soalan mudah. Kalau yang saya duk sembang tu pun sama dengan interview ni, nak mengajar ni kan dia kena ada tauliah. Interview tauliah ni dia tak sama. Bukan semua di skrip dia ada soalan, tapi dia tak sama. Dia tengok background kita. Dia tengok background. Ada yang teruk-teruk kena. Dah lah teruk, dia hantam pula. Dia kena setengah pen interview ni bukan muda macam kita orang tua. Memang dia bos betul-betul. Silap jawab dia bos teruk. Nak mengajar macam mana, dia kata tak faham lagi, balik mengaji dulu. Dia bos macam tu je, silap jawab. Nak mengajar macam mana, masbuk muafiq tak reti lagi ni. Nak soal. Dah lah tak betul, dia bos pula. Setengah dia tengok background pondok tu, dia lain sikit. Dia tak sembang pun fiqah, tak sembang pun tasawuf. Dia sembang duduk mana, pas mengajar kat surau mana, mengajar apa kat surau, kitab apa, dulu mengaji mana, tu je dia. Lepas tu balik, habis dah, balik nak sembang saja. Makna dia pun tahu. Biasanya latar belakang orang dah melalui proses pembelajaran, melalui intensif ini, biasanya tapi kena tanya juga, kadang-kadang tak erti juga. Tu. Ulama kata ada soal yang man rabbuka, siapa Tuhan kamu, tu soalan standard tu. Ada soalan yang ulama kata kalau orang yang saleh, dia kata adakah Allah itu Tuhan kamu? Jawab ya je. Jawab ya je. Siapa Tuhan kamu? Kena jawab Allahu Rabbi. Kena kenal, baru boleh jawab Allahu Rabbi. Kena kenal siapa Allah, kena tahu ciri Tuhan. Nak boleh jawab nama Tuhan, nak boleh jawab Tuhan ini. Allah, Tuhan aku. Allah, nama Tuhan aku. Maknanya dalam bahasa panjangnya Allah, Tuhan aku yang bernama Allah. Nak boleh jawab Tuhan aku yang bernama Allah ini, nak kena kenal nama dia, nak kena kenal ciri dia. Kalau tak kenal nama, tak kenal ciri, tak akan mampu jawab Allahu Rabbi. Walaupun mudah sahaja jawab, tapi kalau tak kenal, tak boleh jawab. Tu. Baik, seterusnya, bangkit daripada kubur. Poin yang ketiga, bangkit daripada kubur. Lagi, selepas bangkit daripada kubur ni, pada mahsyar ni, ini cerita alam mahsyar pula. Pergi berhimpun padan mahsyar, akan dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat, seperti menghalau binatang ternak di padan mahsyar. Ikut layanan dia ini mengikut situasi masing-masing, tak sama. Umumnya akan dilayan dengan layanan yang sangat teruk. Sepertilah binatang ternak akan dihalau oleh malaikat ke padan mahsyar. Tu. Dahlah bangkit dalam keadaan terpinga-pinga. Dia tak tahu dia dibangkit di mana. Dia dibangkit di mana, tempat baru. Dia tak pernah lagi berada pada tempat baru. Dia pun pening nak ke mana hala tuju ini. Maka akan dihalau dengan perkikan suara malaikat yang menggegarkan jantung-jantung manusia. Kuat suara dia tumpah. Kita suara halu lintang, suara lintang, apa ni, suara apa panggil lintang kan, pelakar apa ni, suara ni pun kita dah terkejut dah, apatah lagi perkikan suara malaikat yang sangat dahsyat. Tu. Tetapi kalau orang VIP akan dilayan dengan layanan special, akan ditempatkan di bawah naungan arasy. Ini yang kita nak ni, profession tertentu. Allah janji orang-orang di dunia dulu kerjanya hebat, maka akan diberi layanan yang special. Mereka ini akan berada di bawah naungan arasy yang tidak akan nampak ataupun terkena tempias matahari.
Jangan kata cahaya matahari, mereka ini tempiah pun tak kena. Ni. Ada pun orang yang dahsyat, mereka berada di bawah terik mentari, panah, sehingga tergelan dalam peluh masing-masing apabila dihalau oleh malaikat. Dan syafaat Nabi, ni poin-poin terterusnya tuan-tuan, dan akan mendapat syafaat Nabi. Ni orang yang akan mendapat syafaat Nabi, orang yang akan kenal Nabi. Orang kenal Nabi, orang berbanyak ingat kepada Nabi, maka dia bakal akan mendapat syafaat Nabi. Pertama sekali kena kenal dulu. Itu asas dia, kena kenal dulu, barulah nak beramal dengan sunnah dia. Ada orang kenal pun tak, tapi duk semangat nak ikut sunnah Nabi. Tak kenal Nabi. Tu apabila tak kenal Nabi, ikut apa orang cakap. Orang kata Nabi buat dosa pun dia percaya. Tu orang panggil tidak ada trust, kepercayaan terhadap Nabi. Apabila orang kata orientalis kata Nabi Nuh buat dosa Nuh, Nabi Ibrahim menipu Nuh, Nabi pun cakap menipu, kita biasa menipu. Dia kata dia nak cakap dia ni biasa menipu. Jangan bimbang tuan-puan, menipu ni kita orang manusia ni biasa saja. Apatah lagi kita, Nabi yang maksum pun menipu. Cakap betul betul. Dah maksum menipu apa lagi? Maksum ni kan terpelihara daripada dosa. Allah jaga dia daripada menipu. Cakap betul-betul dah. Nabi ni maksum, lagi menipu pula. Tu bahaya orang tak faham tentang Nabi, ciri-ciri Nabi. Nabi dia kata buat benda haram. Benda Allah Ta'ala tak bagi dia buat juga. Nabi pun kecil berdiri. Lagi dia tambah Nabi kita pula tu. Tadi Nabi Ibrahim. Tadi Nabi Adam. Sampai kat Nabi kita, dia kata Nabi kita kecil berdiri. Nabi pun buat benda makruh. Nabi pun melawak biasa saja. Dia bubuh, tak kenal. Baik, tu bahaya tu pana. Jadi nak kenal dia, pertama kenal Nabi, kemudian kita kasih kepada Nabi dengan mengamalkan segala sunnah Nabi, dan kita memperbanyakkan selawat, ucapan selawat kata Nabi. Itulah dia orang yang bakal akan dapat rekomen daripada Nabi untuk apa? Untuk cepat masuk syurga. Mana syafaat ni tuan-tuan, kita nak tekad Nabi bantu kita untuk Nabi pilih nama kita. Apabila Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada Nabi kita, benarkan Nabi kita untuk membantu sesiapa yang Nabi kita nak bantu di pada masyarakat kelak. Bantu apa dia? Bantu percepatkan proses pengiraan di mahsyar dan terus ke syurga atau neraka. Ke syurga. Ketidak memang akan lama tunggu kalau tak ada rekomen Nabi. Beratus tahun Allah azab tunggu ikut turn. Ini lama tuan-tuan azab. Allah sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis, Allah azab sebelum azab yang sebenar, iaitu azab menunggu, sangat dahsyat. Lama menunggu. Sehingga manusia ni tak tahan. Dahsyatnya duduk dalam seksa di bawah terik mentari ni, panas, tak tahan sangat. Ketika itulah mereka mencari siapa yang boleh bantu kita. Pakat cari, tak boleh tahan sangat. Pakat cari siapa boleh bantu. Dan orang lain tak boleh bantu semua. Nabi-Nabi lain tak boleh bantu ketika itu. Melainkan Nabi kita sahaja yang boleh bantu. Dan itulah yang dinamakan syafaat kubra. Syafaat yang paling besar. Bantuan yang paling besar. Iaitu Nabi akan beri syafaat ataupun bantuan dengan mendahulukan umat dia berbanding umat lain. Dan semua umat akan pergi. Bermula daripada umat Nabi Adam akan menghadap Nabi kita. Itu proses di pada masa sangat lama tuan-tuan. Jadi hidup kita sebenarnya di dunia ni sangat sekejap. Sebab tu sabar, sekejap saja. Susah nak buat ibadat, kena lawan nafsu kita. Tak lama, sekejap. Berbanding dalam kubur lama, dan mahsyar lagi lama. Jadi fasa kita tuan-tuan, semua fasa lama. Dalam kubur lama kata lama, nak tunggu kiamat tu. Ratus tahun lagi nak tunggu kiamat. Kalau azab-azab lah dalam kubur. Pada mahsyar pula, dibangkit pula mahsyar, lama lagi pada alam kubur. Dua fasa lama lagi. Maknanya kita setakat 70 tahun, Allahu Akbar, sangat sekejap. Kita pun rasakan sekejap tuan-tuan. Tuan-tuan tu mungkin tak rasa sangat. Saya ni rasa macam dulu lagi. Rupanya kita dah tua.
Duk rasa macam umur dulu kita. Dulu kan kita kata kita ni muda orang tua. Dulu. Kalau kat kampung tu tuan-puan, lapis tua dah 50, tinggal 50. Jadi kita ni dah menhala ke 50. Macam saya ni 40-an lah, muda lagi. Tapi nak ceritanya, kita ni rasa muda. Tu kata sekejapnya dunia hari ni. Kita seolah-olah rasa kita masih dalam umur 20. Kalau kita balik kampung tu, kita tengok semua. Kita tengok pelik tuan-puan. Cerita saya pelik tengok kawan saya. Kenapa uban banyak sangat ni? Dia tak perasan kita. Cuba ambil cermin tengok kita. Rupanya baru reality, baru realize, aku ni dah tua dah. Dah dekat 50 dah. Duduk ingat 20 lagi. Balik tengok kan rakan-rakan sebaya kita. Pangkah dah tuan-puan. Rakan sebaya saya ni dah 5 kena orang dah. Go out dah. Dah mati dah. Tengok umur muda pun dah mati tuan-puan. Sekejap cerita poin nak ceritanya, jangan bimbang. Lawan nafsu kita, lawan apa nak buat kerja baik tuan-puan, tak lama di dunia. Tu. Last sekali, hisab dan timban segala amalan. Minum air kolan Nabi oleh segala orang Islam sebelum lalu sirat. Ni. Ada satu lagi, iaitu telaga yang bernama Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ini telaga yang Allah beri keistimewaan kepada Nabi kita, untuk Nabi kita beri minum kepada sesiapa yang Nabi kita nak beri minum. Dan kata para ulama, kehebatan air Kautsar ini, siapa yang minum dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Dipanggil tenaga ataupun kolam Nabi kita Kautsar. Sampai tak akan dahaga di mahsyar sampai bila-bila. Apabila masuk dalam syurga, maka kita tak dahaga lagi. Jangan bimbang. Jangan kata masuk syurga dahaga minum, tidak. Orang ahli syurga, penghuni syurga, dia minum bukan kerana dahaga, tidak. Dia minum, dia makan bukan kerana lapar. Dia tidur bukan kerana mengantuk. Kenapa? Kerana dia nak menikmati segala kenikmatan yang Allah beri dalam syurga. Kita minum bukan kerana dahaga. Kenapa minum? Kerana nak menikmati kesedapan, kelazatan air yang Allah sediakan dalam syurga. Bukan kerana dahaga. Kenapa tidak ada dahaga, tidak ada lapar, tidak ada mengantuk? Kerana syurga ini semuanya nikmat. Ni'mun min ni'amillah. Satu nikmat daripada segala kenikmatan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan beri. Sebab tu nak dapat hebat tuan-puan, payah nak dapat syurga ni. Sebab kalau dapat dia, memang wow. Dapat dia tak keluar-keluar dah. Dan nikmat tak akan hilang walaupun satu saat. Ni hebat ni tuan-puan. Kita berada dalam nikmat, satu saat pun tak akan hilang nikmat. Sedap nak cerita. Kita minum di dunia ni tuan-puan, berapa saat saja sedap. Dah mah lepas halkum tak sedap dah. Dah masuk sini, lagi tak sedap. Esok lagi tak sedap, dia keluar balik. Kalau air tak tunggu esok, tengah jam dia keluar dah. Sedap berapa saat saja. Allah tak beri kenikmatan sedap di dunia, melainkan beberapa saat saja. Tak kira lah apa pun sedap. Orang tanya, ustaz apa paling sedap di dunia? Saya tak ada jawab, saya kata. Kalau saya jawab, kau tak kenal. Dalam kitab sebut, dalam kitab kata makanan, ada kata tidur, ada kata jima. Apa yang paling sedap di dunia? Semuanya kesedapan yang sementara. Tu. Jadi benda yang dalam syurga tuan-puan, dia tidak akan ada benda yang tak sedap. Lapar bukan. Kerana lapar itu bukan nikmat. Dalam syurga dia tidak ada benda melainkan nikmat saja. Sebab tu makan, minum dia tuan-puan, menikmati nikmat. Minum. Dia akan rasa nikmat, minum nikmat. Tu. Hilang, tak hilang nikmat. Nak cerita tak boleh. Cerita just kita pun teori je. Itu ulama ni excited tuan-puan. Dia rasa Allah beri campak dan hati dia, perasaan dia nampak syurga. Dia nampak kenikmatan syurga. Tu dia excited, dia cerita pada kita seolah-olah dia pernah pergi syurga. Dia cerita kepada kita seolah-olah dia pernah masuk syurga. Ni ulama bukan kata Nabi. Nabi lagilah. Dia cerita itu daripada apa? Daripada pengalaman dia. Kerana Nabi pernah dibawa oleh Allah Ta'ala ke syurga, nak menghiburkan hati Nabi. Nabi nampak, Nabi tengok, Nabi dengar pengalaman syurga.
Lepas tu Nabi cerita luar biasa, pengsan kita. Sahabat apabila dengar perkataan Nabi, menyerap dalam hati, ada yang menangis, ada yang pengsan. Tu suara apabila Nabi cerita, dia yakin lain. Kita ni cerita benda daripada Nabi saja, sebab kita tak pernah tengok syurga. Minun habis tuan-tuan, neraka kekal di dalamnya. Ni kena percaya neraka ni kekal di dalamnya, di dalam neraka. Bagi siapa dia? Segala orang kafir. Dan orang Islam yang berdosa tiada kekal di dalamnya, di dalam neraka. Kalau orang Islam yang berdosa tuan-tuan, tunjan dia jaga, dia tak kekal dalam neraka. Tu kena jaga tunjan. Panjang hidup kita ni, jagalah iman kita. Carilah 13 ciri, carilah 20 ciri, carilah 9 ciri kenabian. Dua benda yang penting. Barulah kita cari malaikat yang asah saja. Beriman kepada qadar asah, beriman kepada kitab asah saja, beriman kepada kiamat asah saja. InsyaAllah 6 itu, 4 yang asah, 2 yang detail itu kita pegang betul-betul hati kita. InsyaAllah kita akan selamat daripada neraka. Syurga kekal di dalamnya, di dalam syurga segala orang Islam. Ya Allah, habis tuan-tuan, penutup dia doa. Ya Allah, jadikan olehmu akan kami dan dua ibu bapa kami, saudara-saudara kami, dan guru-guru kami, dan sahabat-sahabat kami, dan kekasih-kekasih kami, dan orang-orang yang dibenci akan kami, orang-orang yang benci akan kami, dan orang-orang yang marah akan kami. Apa jadi ini? Jadilah mereka itu dan kami ini daripada ahli syurga dan masuk syurga, ya Rabbal Alamin. Dan terhimpumlah, habis doa dia. Itu doa dia sangat penting tuan-tuan. Para ulama ni kita nak sangat baca ni. Ulama ni wali Allah, dia doa yang mustajab. Penulis ni orang yang hebat di sisi Allah, doa mereka ini mustajab. Jadi kita menumpan apa tuan-tuan? Kita menumpan doa mereka. Sebab tu kalau tengok tuan-tuan, mana-mana para ulama di akhir kitab dia akan berdoa. Itu kita nak belajar kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tua. Doa dia tu kita nak, akan berkat kita. Dan terhimpumlah segala aqaid yang telah tersebut, yakni segala maknanya yang kita belajar, 13 ciri ketuhanan dan 9 ciri kenabian di dalam kata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, amin ya rabbal alamin. Disusun oleh hamba Allah yang derhaka akan Tuhannya. Ini nama pena dia tuan-tuan. Abdul Muzannib nama pena, dia tak pakai prof. Oleh hamba yang derhaka, dia tak pakai al-alim, dia tak guna. Dia guna Abdul Muzannib, hamba yang berdosa. Dan hakir dan hina dia ni makhluk, sehina-hina makhluk. Nama dia gelaran dia Abdul Muzannib Al-Haqir. Apa nama dia? Al-Haj. Tak ada tuan guru pun, haji je. Cik Ahmad, nama dia Cik Ahmad bin Ahmad, nama ringkas je dia, Cik. Orang panggil tuan guru Haji Cik. Ni hari Jumaat 11 hari bulan 6 14 13, sudahnya bersamaan dengan 6 hari bulan 11 1992 di Kodian, Kedah Darul Aman. Ini tempat penulis, rumah dia di Kodian, di depan Masjid Ridwan, rumah dia. Di situlah tempat dia menulis kitab kita ini, dan di situlah juga tempat dia mengajar apa namanya murid dia, dan saya sempat mengaji di rumah dia. Kitab bukan kitab ni, kitab Sulamus Sibyan. Wallahu a'lam. Insyaallah tuan-tuan, mudah-mudahan kita diberi kepahaman dan juga kita diberi kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang kita faham, dan kita diberi kekuatan untuk sebarkan, sharing dengan orang lain. Mudah-mudahan amalan kita itu ataupun syariat kekal. Cara untuk kekalkan syariat ataupun cara untuk lambatkan proses ilmu syariat daripada hilang, caranya ialah belajar, amal dan sebar. Wallahu a'lam. Saya jazahkan kepada tuan-tuan kitab yang saya belajar daripada Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, yang saya ambil juga daripada Tuan Guru Jawamah Abdul Razak, saya ambil juga daripada Ustaz Ibrahim Ma'isa, dan saya ambil juga daripada Torik yang kedua daripada Torik Pada'i, iaitu daripada Tuan Guru Haji Saleh Musa. Jadi dua torik ataupun dua
gabungan. Saya menggabungkan dua cara. Sebab tu dia, kalau tuan-tuan perhati cara syarahan saya itu dia agak berbeza. Sebab menggabungkan dua tuan guru dengan cara orang panggil apa, ilmu yang sama, cuma cara yang berbeza. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lewat sikit tuan-puan sebab malam hari terakhir kan. Lupa nak sebut sikit pengumuman tuan-puan. Jadi kita dah berakhir kitab malam ni, kita akan ganti tuan-puan, kita akan ganti kitab yang kedua kita ataupun kitab fiqh kita. Kitab fiqh tu hari Ahad. Jadi kita bawa ke Khamis. Khamis pertama kita baca fiqh, Khamis kedua kita baca fiqh, dan hari Ahad tu tuan-puan, hari Ahad kita cancel. Kita bagi tuan-puan rehat, boleh nak travel, boleh nak ziarah, boleh nak ke mana-mana. Jadi Ahad tu hari Minggu kan, kita cuti. Bagi tuan-puan rehat, lama dah mengaji kena rehat juga. InsyaAllah kita akan sambung bulan 3 ini, sebelum Ramadan, bulan 4 kita cuti. Bulan 3 ni kita akan sambung kitab Idaman Penutup jilid yang pertama. Kita akan habiskan. Wallahu a'lam.